Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ku puju jua hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian, ucapan selawat, tanda penghargaan seorang umat. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunahnya. Moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana peribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta, rinduku padanya tiada terkata. Nantikanlah daku di taman syurga. Ya Rasul, Ya Rasul, ku rindu padamu, syafaatkan aku. Ya Rasul, Ya padamu. Rasulullah, syafaatkan aku. Sesungguhnya apa yang ku dambakan adalah cinta Allah yang Esa, kerana cinta kepada Rasulullah bererti cinta kepada Allah. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya. Moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana peribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta, rinduku padanya tiada terkata. Nantikanlah daku di taman syurga. Sesungguhnya apa yang ku dambakan adalah cinta Allah yang Esa, kerana cinta kepada Rasulullah bererti cinta kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-hadi syurafa wa ala alihi wa sahbihi wa wafa. Amma ba'd. Apa khabar semua penonton pada pagi ini? Kita harapkan anda semua terhibur dengan persembahan nasyid sebentar tadi. Pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan kuliah duha kita. Tapi kuliah duha kita pada hari ini, pada pagi ini special sikit. Dia istimewa kerana ia bersamaan dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sedang dijalankan di Masjid Darul Makmur secara online di Facebook page kita Darul Makmur Mosque. Jadi pada hari ini kita akan membaca sebuah hadis yang berkenaan juga dengan topik kita pada hari ini, iaitu cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ahli bait baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk mengingatkan jika ada jemaah penonton di luar sana yang masih lagi
ingin mendapatkan berhasrat untuk mendapatkan kitab hadis yang kita manfaatkan dan gunakan untuk pelajaran kuliah duha kita pada hari ini yang berjudul Mukhtarul Hadis Syarif, pilihan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih lagi kita ada lagi beberapa kopi tinggal. Kita ada, tak silap saya, ada 5 sahaja naskah buku yang kitab hadis ini yang kami ada in stock. Jadi barang siapa yang masih lagi belum mendapatkannya dan ingin mengikuti kuliah duha kita setiap bulan pada setiap minggu Ahad yang keempat setiap bulan, maka segeralah membelinya, dan kita boleh letakkan linknya di dalam Facebook kami agar jemaah dapat tekan saja butang link tersebut dan membuat pembeliannya, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita mulakan pelajaran hadis kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hathu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalah 'alal khair ibtigha' wajhillahi ta'ala qurbihi mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radhiyallahu ankum wa bihi ilahi an qala. Hadis yang kelima daripada kitab Mukhtarul Hadis Syarif, pilihan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bihi ilahi an qala an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahibbullaha lima yaghzukum min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahli baiti li hubbi, rawahu Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda yang artinya, cintailah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat yang Dia berikan kepadamu, dan cintailah kamu semua kepadaku, yakni Rasulullah, kerana cinta kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cintailah kamu semua kepada ahli bait keluargaku kerana cinta kamu kepadaku sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmizi yang juga telah diriwayatkan oleh sahabat yang bernama yang masyhur Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maka di sini hadis yang kelima yang juga tajuk kita pada hari ini, cinta Allah, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ahli bait baginda sallallahu alaihi wasallam, yang juga bersamaan dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan oleh Masjid Darul Ma'mur, di mana hadis ini mengupaskan tentang kecintaan kita kepada Allah, Rasul dan keluarga baginda. Jadi bila kita lihat daripada hadis ini disebutkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ahibbullah, cintalah Allah. Kenapa Rasulullah suruh kita cinta Allah? Lima yughzukum bihi min ni'amih. Cintalah kita semua kepada Allah kerana nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi ada satu seruan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada setiap orang yang beriman agar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita lihat secara dasarnya, kita sebagai umat Islam sudah pasti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu tuntutan setiap orang yang beragama Islam. Allah SWT berfirman, "Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna." Yang bermaksud Allah SWT berfirman, "Fa'aminu billah." Berimanlah kamu semua kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wan nuril ladzi anzalna, dan cahaya yang telah kami turunkan, iaitu yakni Al-Quranul Karim, di dalam surah At-Taghabun. Diriwayatkan lagi, difirmankan lagi di dalam surah Al-Fatah ayat yang ke-8, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada kamu sekalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai saksi, sebagai syahid, sebagai mubasyir yang membawa berita gembira, dan nadhira, dan juga memberi amaran kepada kita semua. Litu'minu billahi wa rasulih, agar kita semua beriman kepada Allah, agar Rasulullah dan kita semua umat Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan kita menguatkan agama Allah, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari dan di pagi hari dan di petang hari. Di dalam surah Al-Fatih ayat yang ke-8. Jadi ini adalah satu perkara yang kita semua Islam mengetahui akan kewajipan kita untuk beriman kepada Allah. Dan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur, iaitu hadis Jibril. Kita tahu kan hadis Jibril, di mana Jibril alaihissalam, malaikat Jibril itu datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada baginda akan agama Islam, dengan bertanyakan soalan, apa itu Islam, mahwal Islam, mahwal iman, apa itu iman? Dijawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kita beriman itu adalah beriman kita kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab-kitabnya, dan kepada hari akhirat. Jadi ini adalah kewajipan setiap orang Islam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kewajipan kita yang lain juga adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah dan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulah. Yang bermaksud firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain, surah Al-Imran 100 ayat ke-132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atii'ullaha war rasul la'allakum tarhamun. Taatilah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya agar kamu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman kepada Allah, kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya di sini adalah keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya juga melahirkan cinta, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara juga untuk kita meraih ketaatan tersebut dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa, man yuti'ir rasul, barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata Allah, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat sesungguhnya ayat yang digunakan dalam surah An-Nisa ini pada kata kerja yang pertama, man yuti'ir rasul, itu datangnya dalam bentuk kata kerja yang berterusan. Kalau kita dalam bahasa Inggeris kita kata apa? Present tense. Kan, present tense, kata kerja yang berterusan. Man yuti'ir rasul, barang siapa yang senantiasa mentaati Rasul, faqad ata Allah. Maka dia telah pun mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kata kerja yang kedua, mentaati itu dalam bentuk past tense. Yang bermakna apa? Makna ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tertakluk kepada ketaatan kita yang berterusan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ketaatan Allah Subhanahu wa taala kepada ketaatan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama tafsir dan a'immah yang sebelumnya salafus salih mengatakan bahawasanya
ta'atur rasul iltizam sunnatihi wat taslimu lima ja'a bihi. Mereka mengatakan bahawasanya maksud kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah maksudnya itu? Ta'atur rasul iltizam sunnatihi. Kita iltizam, kita patuh dengan ajarannya dan sunnah-sunnahnya. Wat taslimu lima ja'a bihi, dan kita menyerahkan diri kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka kita lihat bagaimana ketaatan Allah itu disamakan dengan ketaatan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak juga itu, kita disuruh untuk melakukan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar kita dapat memperolehi pahala daripadanya, dan juga kita, jika kita meninggalkannya, kita akan mendapat dosa daripadanya. Maka ta'atul rasul min ta'atillah. Ketaatan Rasulullah itu adalah daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah yaqulu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ata'ani, barang siapa yang mentaati aku, faqad ata Allah, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani, barang siapa yang mengingkari aku, faqad asallah, maka dia telah mengingkari Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bagaimana keadaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya apabila mereka di neraka kelak. Mereka akan berharap dan mengatakan, jika mereka tahu balasan yang akan mereka terima, maka mereka akan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya semasa kehidupan mereka. Ini jelas di dalam surah Al-Ahzab ayat 66. Allah SWT berfirman, yauma taqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-66 Allah SWT berfirman, hari yang di mana akan dipalingkan wajah mereka, wajah-wajah mereka semua yang tidak beriman kepada Allah di neraka. Seraya mereka juga berkata, jika kita tahu, ya laitana, jika kita tahu, akan kita beriman kepada Allah dan mentaati Allah, dan kita beriman kepada Rasulullah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu adalah perkara yang sia-sia belaka harapan mereka, kerana mereka telah pun mendapatkan balasan mereka di neraka. Dan kita lihat dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yang dibawa oleh Sayyidina Abu Hurairah sekali lagi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Setiap daripada umatku, semua golongan umatku akan masuk syurga, yadkhuluna al-jannah illa man abah, kecuali mereka yang tidak mahu, kecuali mereka yang ingkar. Faqalu ya Rasulullah wa man ya'bah. Maka sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa yang tidak mahu, siapa yang ingkar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaati aku akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang melakukan dosa, yang mengingkari ajaranku, maka dia telah sebenarnya menolak dirinya untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Maka bagaimana kita ingin menzahirkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dan tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan beriman dan mentaati ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Sedangkan itu adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam sebuah syair disebutkan dikatakan ta'sil ilahi wa anta tadhhar hubbahu, hadha li umri fil qiyasi badi. Ta'sil ilahi wa anta tadhhar hubbahu, hadha li umri fil qiyasi badi. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'.
Dikatakan syair ini mengatakan ta'sil ilah, kamu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kamu mengatakan tudhhir hubbahu, kamu menzahirkan cinta kamu kepada Allah, tetapi kamu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza li umri fil qiyasi badi'. Syair mengatakan ini adalah satu perumpamaan yang sangat menghairankan, sangat menakjubkan bagi orang yang mengatakan cinta Allah tetapi dalam masa yang sama mengingkari dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau kunta sadiqan, jika kamu ni, lau kana hubbuka sadiqan, jika benar cinta-cinta kamu itu suci dan ikhlas kerana Allah, la ata'tahu, kamu akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang mencintai itu akan mentaati kepada mereka yang dicintainya. Kalau kita cintakan seseorang, kita pasti akan mendengarkan apa yang mereka suruh kita, apa yang mereka mahukan. Begitu juga kita sesama manusia, kita cinta keluarga kita, cinta ayah ibu kita, pasangan mencintai satu sama yang lain, suami cintakan isteri, isteri cintakan suami, ibu mencintai anak-anaknya, anak-anak mencintai ibunya. Begitu juga ayah mencintai anak-anaknya, anak-anaknya mencintai ayahnya. Dan kita pasti ingin mentaati orang yang kita cinta. Kita ingin mentaati ibu kita kerana kita cintakan ibu kita. Kita mentaati ayah kita kerana kita cintakan ayah kita. Kita mentaati isteri kita, membuat isteri kita gembira kerana kita cintakan isteri kita. Dan sebaliknya pasangan, isteri mencintai suami. Ini adalah lumrah manusia, ingin menggembirakan orang yang dia cintainya. Jadi kita lakukanlah perkara yang disenangi oleh mereka, kan. Kita bawa anak kita jalan-jalan, bawa anak kita keluar, kita pastikan mereka diberikan kelengkapan, diberi secukup-cukupnya dengan kemampuan yang kita ada. Dan kita turutkan kemohonan mereka, tidak kesemuanya, tapi kita cuba usaha untuk menurutkan kemahuan orang yang kita cintai. Ini lumrah manusia. Apatah lagi bila kita kata kita cinta Allah Subhanahu wa taala, lebih lagilah kita harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah kita memahami maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini bersabda, cintailah kamu semua kepada Allah. Kita nak cinta Allah, kita beriman kepada Allah, mentaati Allah, dan kita menurutkan, mentaati semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam perintah Allah itu, Allah memerintahkan kepada kita untuk mentaati Rasulnya, baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu kita dapat meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, Nabi, dalam kita ingin mentaati Rasulullah SAW mengajarkan kita cara-cara untuk kita juga mendapatkan, meraihkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu pada rangkap yang kedua, Rasulullah bersabda, dan cintailah kamu semua kepadaku. Ba'ahibbuni. Untuk apa kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Antara tujuannya untuk meraih yuhibbillah, meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat bagaimana kaitan cinta kita kepada Allah dan kaitan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling kait mengait di antara satu dengan yang lain. Dalam bagaimana juga kita menzahirkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita lihat Rasulullah menyuruh kita agar mencintai Nabi. Bagaimana kita ingin menunjukkan cinta kita, membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasti dengan pelbagai cara. Kita lihat dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu yang berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu daripada kamu semua, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Sehinggalah kita menjadikan diri Rasulullah SAW itu dicintai lebih daripada anak-anaknya, daripada ibu bapanya dan daripada semua umat manusia.
Itu di antara cara untuk kita meraih cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak beriman, tidak sempurna iman kita, la yu'minu ahadukum hatta sehinggalah Rasulullah itu dicintai lebih daripada anak-anaknya, daripada keluarganya, daripada ahli ibu bapanya dan juga semua umat manusia. Begitulah kita lihat para salafus salih kita, a'immah, para sahabat menzahirkan cinta mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana mereka mencintai baginda seluruh hati dan jiwa raga mereka lebih daripada mereka mencintai diri mereka sendiri, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan didikan baginda, didikan yang bukan calang-calang didikan, itu adalah didikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dididik oleh Allah. Rasulullah sini bersabda, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Addabani Rabbi. Allah SWT yang telah mendidikku, fa ahsana ta'dibi. Itu adalah sebaik-baik pendidikan, sebaik tunjuk ajar Allah SWT. Allah yang menjaga Nabi, Allah yang mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat juga mendapat didikan yang terbaik daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga meletakkan Nabi itu sebagai orang yang paling mereka cintai lebih daripada diri mereka dan siapa sahaja di muka bumi ini. Sebagaimana Sayyidina Umar pun juga mengatakan, la anta ahabba ilayya min nafsi, kamu adalah orang yang lebih aku sayang daripada diriku sendiri. Dan juga Sayyidina Amr bin Al-As, sahabat, mengatakan, makana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih aku sayang dan cinta melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat yang kita boleh ambil iktibar, ambil contoh mereka, ambil tauladan daripada sifat-sifat dan sikap-sikap mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis yang lain, sesungguhnya kita lihat hatta apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, mereka tetap masih rindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masih lagi ingin berjumpa dengan Nabi dan masih lagi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada sesiapa pun. Kita lihat bagaimana Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, Sayyidina Bilal bin Rabah, kita lihat seorang sahabi pejuang Islam, muadzin Rasulullah yang masyhur dan kita kenali. Apabila di saat-saat kematiannya, isterinya mengatakan, wah haznah, alangkah sedihnya, kerana Bilal ingin, Sayyidina Bilal hampir meninggalkan dunia, meninggalkan kita semua. Wah haznah, sungguh sedihnya. Tapi Sayyidina Bilal mengatakan, wah tarabah, alangkah gembiranya sekarang ni. Kenapa? Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Alangkah gembiranya wa tarabah, Sayyidina Bilal kata. Kenapa? Gadan, esok aku akan bertemu dengan kekasihku, nalqal ahibbah. Siapa kekasihnya? Muhammad dan wa hizbah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Begitulah cinta para sahabat. Hatta setelah baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, mereka tetap merindui Nabi, tetap masih mencintai Nabi daripada apa jua orang pun di muka bumi ini. Jadi ini adalah di antara tanda-tanda cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah yang mereka perolehi daripada cintanya mereka kepada Rasulullah? Kita lihat bagaimana seorang sahabat yang datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan oleh seorang sahabat yang lain bernama Sayyidina Anas, yang kita tahu masyhur. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, bila ada seorang lelaki rajulan datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan soalan berkenaan dengan mata sa'ah ya Rasulullah, bilakah hari akhirat, hari kiamat akan berlaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah pun menjawab, ma'adatta laha, apa yang kamu telah siapkan untuknya hari kiamat ni? Maka orang ini menjawab, faqala rajulan ma'adattu laha min kathir salah wala shaum wala sadaqah. Aku tidak mempunyai persiapan yang secukupnya daripada solatku, puasaku dan sedekahku. Maknanya amal ibadahnya dirasakan dirinya tidak banyak. Akan tetapi walakin hubbullah wa rasulah, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'aman ahbabta,
kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Ini adalah satu pesanan baginda SAW kepada kita semua. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jika kita cintakan sesiapa di muka bumi ini sebagai idola kita, sebagai tunjuk ajar kita, sebagai pedoman hidupan kita, kita akan bersama dengan mereka di hari akhirat kelak. Sama ada ianya orang yang Islam atau bukan Islam. Maka jika kita ingin bersama dengan Rasulullah SAW, kita cintailah Rasulullah SAW dengan sepenuh hati kita dan jiwa kita, agar kita dapat sama-sama berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabi yang lain juga yang bernama Safwan bin Qudamah, yang juga dikatakan lafaz ini yang sama juga berlaku bersama dengan sahabat yang lain seperti Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud dan juga Abu Zar dan juga Sayyidina Anas, yang mengatakan bahawasanya Sayyidina Safwan bin Qudamah ini seorang sahabi ikut hijrah kepada Nabi, ikut hijrah ke kota Madinah untuk bertemu dengan Nabi, mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, hajartu ila Rasulillah, aku berhijrah kepada Rasulullah SAW. Kemudian aku berjumpa dengannya. Fakultu, ya Rasulullah, nawalni yadaka ubayyi'uk. Ya Rasulullah, kamu hulurkan tanganku, ya Rasulullah, aku ingin berbai'ah kepadamu. Fanawalani yadahu. Maka Rasulullah baginda pun menghulurkan tangannya kepadaku. Lalu aku berbai'ah kepadanya. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, inni uhibbak. Wahai Rasulullah, aku mencintaimu. Maka dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama orang yang beliau cintai. Jadi kita lihat, jadi bagaimana kita ingin bersama-sama di hari akhirat kelak bersama orang-orang dengan golongan yang dicintai oleh Allah ataupun sebaliknya. Jadi begitulah di antara salafun salih, sahabat-sahabat yang terdahulu yang memberikan kita tunjuk ajar dan contoh bagaimana kita ingin mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita lihat bagaimana tanda-tanda kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Tanda-tandanya banyak sekali. Kita sebutkan beberapa sahaja. Yang pertama, kita ketahuilah bahawasanya bila kita mencintai sesuatu itu, pasti kita akan terkesan dengannya dan pasti akan kita ingin mengikuti contoh, mengikuti orang tersebut. Jadi itu adalah menunjukkan keikhlasan dan kebenaran cinta kita kepada mereka. Kita ingin melakukan seberapa banyak perkara yang mungkin yang menunjukkan keikhlasan cinta kita, yang juga menunjukkan kita pasti mencintai orang tersebut. Jadi yang pertama antara tanda-tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah al-iqtida'u bihi. Kita mengikuti Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah SWT berfirman, sesungguhnya katakanlah, jika kamu semua mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, kamu akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cuba sedaya upaya kita untuk mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya yang kita mungkin. Dari segi kita menuntut ilmu, kerana apa? Satu kewajipan yang baginda telah letakkan ke atas kita. Kita pastikan niat kita untuk melakukan amalan itu adalah pada niat-niat yang baik. Kita pasti kita bertakwa kepada Allah SWT di mana juga kita berada. Ini adalah di antara ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua di antara tanda-tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak asing lagi bagi diri seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, pasti dia akan berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menambahkan selawat dan salamnya. Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, yang kita sering dengarkan
pada setiap hari Jumaat, di mana khatib akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah SWT memulakan dengan zat Allah Subhanahu wa taala dahulu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat dan salam yusalluna 'alan nabi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslimah. Selawat dan salamlah kepada baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini adalah satu perkara yang kita harus sedar bahawasanya selawat dan salam kita ini bukan hanya dilakukan oleh kita manusia sahaja, tetapi dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang kita telah bacakan sebentar tadi. Jadi jika Allah berselawat dan salam kepada baginda, kenapa kita makhluk Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala tidak berselawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Nampak berbanyakkan selawat kita. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis aulan yang bermaksud aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salah. Aulan nas bi yaumil qiyamah, mereka orang-orang yang aula, yang utama bersama dengan aku di hari kiamat kelak, di hari akhirat kelak. Siapakah orang yang akan menjadi orang yang diutamakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Aktsaruhum alayya salatan, mereka yang banyak berselawat ke atasku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Adalah satu berita gembira bagi kita. Kerana apa? Kerana kita kalau membanyakkan selawat, kita akan dapat bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi bukan itu saja, kita mengetahui bagaimana kelebihan selawat itu banyak sekali. Di mana di dalam sebuah hadis yang lain baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Yang bermaksud barang siapa yang berselawat ke atasku satu kali, kita berselawat kepada baginda SAW satu kali, sallallahu alaihi asyara, Allah SWT akan berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. Dan selawat Allah SWT kepada kita adalah rahmatnya Allah SWT kepada kita. Masya Allah, bayangkan kita nak menunjukkan bukti cinta kita kepada Rasulullah, kita membanyakkan selawat. Dalam masa yang sama, kita diganjarkan pahala oleh Allah SWT dengan berlipat-lipat ganda. Satu selawat dibalas dengan 10 selawat daripada Allah SWT. Dan di antara tanda-tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah kita menyintai mereka yang Rasulullah SAW cintakan juga. Di antaranya adalah Ahlul Bait, keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda Nabi Muhammad. Jadi di sini pada rangkap yang terakhir Rasulullah SAW bersabda, wa ahibbu ahli baiti li hubbi. Ahibbu ahli baiti, maka cintailah ahli bait keluargaku. Untuk apa? Li hubbi, untuk meraih cintaku sallallahu alaihi wasallam. Nak meraih cinta Rasulullah, kita mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapakah ahli bait ini? Kita lihat ahli bait ini ada yang tergolong daripada isteri-isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana boleh diturunkan ayat Allah SWT berfirman, innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlil baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah SWT ingin membersihkan dosa daripada ahlul bait itu dan membersihkannya sebersih-bersihnya, menghapuskan dosa ahli bait dan membersihkannya sebersih-bersihnya. Ini ayat ini ditujukan oleh isteri-isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama juga bila ayat ini diturunkan, berlaku peristiwa ahlul kisah. Ahli kisah. Al-kisah itu bermaksud selimut. Kerana apa? Kerana apabila ayat ini diturunkan, maka pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil selimut dan menutupi mereka yang ada dalam selimut tersebut dan tergolong daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga anaknya Sayyidina Fatimah Zahra dan cucunya Sayyidina Hasan dan Husain.
Dan apabila diselubungi mereka semua dengan selimut, maka dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat yang kita bacakan sebentar tadi, innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlil baiti wa yutahhirakum tathira, dan mengatakan inilah ahli keluargaku, inilah ahli keluargaku. Inilah yang dimaksudkan dengan ahlul kisah. Ahlul kisah. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda bahawasanya dia mengambil tangannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan mengatakan dan bersabda, man ahabbani wa ahabba hadaini wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati yaumil qiyamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang bermaksud bila Rasulullah SAW mengambil tangan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan berkata, barang siapa yang mencintai aku, man ahabbani, maka dia akan mencintai kedua orang ini, iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian mencintai ibu mereka berdua, iaitu Sayyidina Fatimah, mencintai ayah mereka berdua, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kana ma'i fi darajati yaumil qiyamah, maka mereka itu akan bersama dengan aku pada hari kiamat kelak. Ini adalah kelebihan kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli baitnya. Dan ahli bait itu juga merupakan bukan sahaja keluarga baginda, tetapi keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli bait ini bukan hanya terdiri daripada Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Sayyidina Hasan dan Husain dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi zuriat-zuriat dan juga keturunan-keturunan yang daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain juga adalah daripada keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termasuk tergolong daripada ahlul bait juga. Jadi kita juga tahu memang Rasulullah juga mempunyai keturunan. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah tidak mempunyai keturunan, maka orang itulah sebenarnya yang tidak mempunyai keturunan. Ini jelas disebutkan di dalam surah Al-Kautsar, di mana Allah SWT berfirman, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya kamu itu adalah orang yang tidak mempunyai zuriat abtar. Ini ditujukan kepada seorang Quraisy Mekah yang mendakwa Nabi itu orang yang tidak mempunyai zuriat, tidak boleh mempunyai zuriat sama sekali, tidak boleh mempunyai keturunan sama sekali. Maka Allah menurunkan ayat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar, kamu yang tidak mempunyai zuriat. Allah SWT berfirman dalam ayat tersebut. Maka keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang terdiri daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain juga adalah merupakan daripada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Dan apakah kewajipan kita? Kewajipan kita adalah untuk mencintai ahli bait baginda, untuk meraih cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita sudah meraih cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah natijahnya? Kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah di antara manfaat-manfaat dan kelebihan yang kita dapat daripada hadis yang telah kita bacakan tadi. Dan sesungguhnya banyak lagi perkara, banyak lagi faedah-faedah yang boleh kita pelajari, tetapi akan kesetukan masa kita berhenti di sini saja. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, memberikan kita perlindungan dan rahmahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam, agar kita dapat bersabar mengharungi cabaran dan liku-liku kehidupan yang sekarang ini. Dan moga Allah SWT memberikan kita istiqamah dalam melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, agar kita dapat meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dan meraih cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Moga-moga semua para jemaah dan penonton semua di luar sana dapat manfaat pada kuliah duha kita pada pagi ini, dan moga dapat manfaat daripada sesi majlis sambutan Maulid Rasul kita yang akan datang di hari-hari berikutnya, insya-Allah. Sama-sama kita tonton dan sama-sama kita mengambil faedah dan sama-sama kita berkongsi kepada rakan-rakan kita, keluarga kita yang di luar sana, agar mereka juga dapat meraih faedah daripadanya. Dan juga kita mengambil peluang untuk menyuruh kepada para jemaah yang budiman, jemaah yang baik hati, jika mereka ingin membuat apa jua dana sumbangan kepada Masjid Darul Makmur, silakan buatkan sumbangan anda semua pada talian ataupun pada link yang telah kita sediakan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala
memberikan balasan dan ganjaran yang berlimpah ganda kepada jemaah sekalian yang membuat apa jua bentuk dana sumbangan, agar kami juga dapat meneruskan usaha kami untuk berkhidmat dan berbakti kepada masyarakat Islam, agar kita semua dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam maulid Rasul daripada saya dan daripada Masjid Darul Makmur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada Khas Baskers menghiburkan khas untuk anda. Yes. Jadi terimalah persembahan kami sempena majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dianjurkan oleh Masjid Darul Makmur. Terimalah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah yang menciptakan seluruh alam dengan kebesaran, yang menciptakan malam dan siang, kehidupan dan kematian. Puji dan syukur hanya padamu Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah yang menciptakan seluruh alam dengan kebesaran, menjadi hamba yang menyinta, bukan hanya harap pahala. Puji dan syukur hanya padamu Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terima kasih.